Selamat pagi, salam sejahtera. Ini keputusan daripada Mahathir Mohamad yang paling mengejutkan kita. Seakan-akan Tun Mahathir ini tidak ada pendirian yang boleh kita lihat pada saat-saat akhir ini. Ini apabila sekali lagi Tun Mahathir Mohamad membuat kenyataan berkaitan dengan Perdana Menteri bukan Melayu, tapi kali ini nadanya agak pelik dan luar biasa. Saudara-saudara sekalian, pada usia sudah menjengah 90 tahun ini, Tun Mahathir kelihatan seperti membuat kenyataan-kenyataan yang pelik. Pelik tapi benar. Kadang-kadang buat U-turn, kadang-kadang membuat keputusan yang kita tak jangka langsung. Kalau dulu beliau mengecam PAS, begitu memusuhi PAS, tapi sekarang ini kita lihat beliau sudah menjadi penasihat kepada 4 buah negeri di bawah PAS. Apa jadi dengan Tun M? Kali ini Tun M pula memberi satu lagi ulasan berkaitan Perdana Menteri bukan Melayu. Kata Tun Mahathir hanya jika orang Melayu mahu. Apa maksud beliau ini? Bukan Melayu boleh menjadi Perdana Menteri jika majoriti orang Melayu boleh menerima keadaan sedemikian, kata Tun Mahathir Mohamad. Bekas Perdana Menteri itu, yaitu Tun Mahathir Mohamad, berkata, biarpun Perlembagaan Persekutuan tidak menetapkan seseorang Perdana Menteri dari bangsa apa, namun dinamik kaum di Malaysia akan menentukan jawatan utama kerajaan itu diterajui oleh kaum mana. Kata Tun Mahathir, keadaan sama juga berlaku di Singapura apabila Perdana Menteri mereka datangnya dari kaum Cina, memandangkan kaum itu adalah majoriti di sana. Di Singapura, Perdana Menteri sentiasa terdiri daripada kaum majoriti Cina sejak merdeka. Lee Kuan Yew mengakui pemimpin bukan Cina mungkin menghadapi cabaran untuk mendapat penerimaan di kalangan penduduk yang kebanyakannya Cina. Jadi, Perdana Menteri Singapura akan sentiasa berbangsa Cina. Pulau Pinang tidak pernah mempunyai Ketua Menteri bukan Cina, memandangkan keseimbangan kaum memihak kepada bukan Melayu. Namun apabila UMNO memiliki bilangan kerusi Dewan Undangan Negeri terbanyak di bawah Barisan Nasional BN, ia memberi laluan kepada gerakan, katanya dalam kenyataan di Facebook beliau hari ini. Mahathir mengulas kenyataan yang dilontarkan veteran DAP Tan Sri Lim Kit Siang sebelum ini, yang antara lain menyebut bahawa tiada sekatan dalam Perlembagaan Persekutuan untuk bukan Melayu menjadi Perdana Menteri. Kemarin Kit Siang juga mengakui mustahil untuk bukan Melayu menjadi Perdana Menteri Malaysia jika tidak mempunyai sokongan sejumlah besar kaum dalam negara, terutama sekali dari orang Melayu. Mengulas lanjut, Dr. Mahathir berkata, di Malaysia, biarpun orang Melayu berpecah dari segi politik, mereka masih membentuk kaum majoriti. Sehingga dan melainkan majoriti Melayu merasakan bahawa mereka boleh menerima bukan Melayu sebagai Perdana Menteri. Itu adalah status quo ante, katanya lagi. Namun baru-baru ini Mat Sabu juga telah menyatakan di dalam satu ucapan. Mat Sabu dia kata tidak mungkin bukan Melayu jadi Perdana Menteri, kerana kata Mat Sabu, orang Melayu adalah orang yang paling ramai di Malaysia dan paling ramai anak, kata beliau. Ini satu fakta yang benar. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Kali ini kita digemparkan dengan keputusan mahkamah yang pastinya juga membuatkan Sanusi mungkin dalam ketakutan. Kita tak pasti apa keadaan Sanusi selepas mendengar keputusan mahkamah yang diumumkan baru sebentar tadi. Kita dikejutkan saat subuh yang amat indah ini. Apabila Anwar Shah dapat perintah injuksi interpartai terhadap Sanusi.
Datuk Seri Anwar Ibrahim memperoleh perintah injuksi interparti dua belah pihak bagi menghalang Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor daripada mengulangi dan menerbitkan semula kenyataan didakwa memfitnah Anwar Ibrahim. Injuksi terbabit adalah berkaitan kes saman fitnah yang difailkan Perdana Menteri terhadap ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jeneri itu berhubung ucapan didakwa berbau fitnah dalam satu kempen ceramah jelajah PN Base Tambun pada November tahun lalu. Hakim Mahkamah Tinggi di Alor Mahazan Mat Taib membuat keputusan itu hari ini selepas mendengar hujahan peguam Datuk S. N. Nair yang mewakili Anwar dan peguam Farizal Yusof yang bertindak bagi pihak Muhammad Sanusi pada 16 Oktober lalu. Menurut Nair, ketika dihubungi pemberita hari ini, Mahkamah membenarkan permohonan anak guamnya yang memberikan injuksi interparti sehingga kes saman utama diputuskan Mahkamah. Beliau berkata, Muhammad Sanusi juga dilarang mengeluarkan kenyataan serupa atau yang mempunyai kesan sama dalam apa jua cara, bentuk atau lain-lain yang mempunyai kecenderungan untuk menggambarkan Anwar sama ada secara langsung atau sindiran seperti dalam pernyataan tuntutan anak guamnya. Katanya, Mahkamah kemudian menetapkan 19 Februari depan melalui prosiding e-review di hadapan pentadbir pendaftar bagi status terkini pemfailan dokumen sebelum perbicaraan. Pada 30 Julai lalu, Mahkamah sama membenarkan permohonan Anwar untuk mendapatkan permohonan injuksi ex parte sebelah pihak berhubung perkara sama. Berdasarkan penyataan tuntutan, Anwar mendakwa pada 13 November tahun lalu Muhammad Sanusi yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN Kedah memberi ucapan pilihan raya pada ceramah itu sebagai menyokong calon PN bagi Parlimen Tambun, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu dengan ratusan pengunjung menghadiri ceramah itu. Anwar mendakwa ucapan dalam ceramah itu diterbitkan atau menyebabkan penerbitan semula dan disiarkan secara siaran langsung dalam aplikasi Facebook di bawah nama Faizal Azumu yang mendapat tontonan lebih 88.000 kali, 531 reaksi dan 58 kali perkongsian dan 384 komen setakat tarikh pemfailan saman itu. Pengerusi Pakatan Harapan PH itu mendakwa pada 14 November tahun lalu, kenyataan fitnah daripada video itu telah dipetik oleh Malaysia Kini dan portal berkenan menerbitkan satu artikel dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris bertajuk Kes Liwat Anwar, dulu kasihan sungguh, sekarang pas kata kena pakia. Anwar pikia, kena pikia, kata laporan ini. Anwar mendakwa kenyataan fitnah itu antara lain membawa maksud planatif mendapat pengampunan diraja melalui penipuan dan kekal tidak diampunkan serta telah memperdayakan yang di-Pertuan Agong seorang pembohong tidak boleh dipercayai, tidak beretika dan mengkhianati mandat rakyat. Planatif mendakwa kenyataan itu adalah tidak benar, keji serta berniat jahat dengan tujuan untuk menghasut orang ramai dan menimbulkan kebencian peribadi terhadapnya dan PH semasa tempoh berkempen menjelang pilihan raya umum ke-15 pada 9 November tahun lalu. Anwar mendakwa kenyataan fitnah itu menyebabkannya dihina, mendapat cemuhan daripada masyarakat selain memudaratkan imej dan reputasi baiknya sebagai Presiden PKR, pengerusi Pakatan Harapan, ahli Parlimen Tambun, Perdana Menteri ke-10 dan Menteri Kewangan Malaysia. Anwar mendakwa pada 16 November tahun lalu, planatif melalui peguamnya menuntut defendant menarik balik, memohon maaf, mengaku janji untuk tidak mengulangi dan membayar ganti rugi kepada planatif. Namun defendant melalui surat peguamnya bertarikh 7 Disember tahun lalu membalas surat dan menyatakan pengakuan tidak berbelah bahagi mengenai fakta dalam ucapan itu.
Sehubungan itu, Planatif memohon ganti rugi teruk serta teladan selain perintah dan menghalang defendant daripada terus mengungkap, mengarang, menerbitkan atau menerbitkan semula kenyataan serupa terhadap Planatif serta relief lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.